Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni, Tafsir Az-Zahar jilid kelima karangan Dr. Hamka, masih baca surah Yunus, ayat ke-98 hingga 100 dah. 3 ayat 98, 99 dan 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanat qaryatun amat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Maka sekiranya ada suatu negeri yang beriman, lalu memberi manfaat kepadanya imannya itu, fanafa'aha imanuha, kecuali kaum Yunus, illa qauma Yunus, tak kala mereka telah beriman, kami hindarkan dari mereka azab kehinaan di dalam kehidupan dunia, dan kami beri mereka kesenangan sampai suatu masa. Mamata'nahum ila hin. Ayat ke-9, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan kalau Tuhan engkau menghendaki, sesungguhnya berimanlah manusia yang ada di muka bumi ini semuanya, maka apakah hendak engkau paksa manusia sehingga mereka itu semuanya jadi beriman? Jadi tak boleh paksa lah. Mereka dengan izin Allah, hidayah dan petunjuk dan taufik dah. Ayat ke-100, ma kana nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan tidaklah seseorang akan beriman melainkan dengan izin Allah, dan dijadikan oleh Allah kekotoran atas orang yang tidak berfikir. Wa yaj'al rizqa 'alal ladzina la ya'qilun. Maka kita syarahlah. Negeri yang telah kufur dan menolak ajakan Rasul-Rasul, seumpama kedua kisah yang telah kita kemukakan dahulu, iaitu kisah Nabi Nuh dengan kaumnya dan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Demikian juga negeri-negeri yang telah menolak ajakan Rasul-Rasul di antara Nuh dengan Musa, semuanya telah dibinasakan oleh Tuhan. Diturunkan kepada mereka azab siksa daripada Tuhan. Hanya satu negeri saja yang tidak sampai dibinasakan oleh Tuhan, iaitu negeri Nabi Yunus. Mereka sajalah kaum yang terlepas atau tersingkir dari azab. Sebab sebelum azab itu datang, mereka telah beriman terlebih dahulu dan segera insaf. Sebelum kata nyawa di halkum ni, macam Fir'aun tu atas taga dah. Bagi tahu dah mati ni tak lagi dah. Tak ada bagi betul azab lagi, ia telah taubat insaf belaka dah. Inilah diterangkan dalam ayat ini. Maka sekiranya ada satu negeri yang beriman lalu memberi manfaat kepadanya imannya itu, kecuali negeri kaum Nabi Yunus. Kaum Yunus pakai ayat 98. Untuk penyelesaian terjemah di sini kita terangkan bahawa falaula di pangkal ayat kita terjemahkan maka sekiranya. Kerana kata-kata fa, lau dan la adalah gabungan daripada 3 huruf yang masing-masing pada asalnya bererti maka jikalau tidak. Maka jikalau tidak. Tapi satu-satu waktu bila ketiga huruf itu telah tergabung, tidaklah dia dapat diartikan maka jikalau tidak, tetapi dia telah bermaksud sebagai suatu tahdid. Tahdid ini anjuran atau penyesalan. Ia berarti alangkah baiknya atau sekiranya atau jika sentana ke apa dah. Maka bolehlah kita tafsirkan bahawa ayat ini sangat menyayangkan negeri-negeri yang menentang ajaran negeri-negeri yang menentang ajaran dan ajakan para nabi-nabi itu. Mengapalah mereka mendurhaki Allah dan menentang ajaran nabi-nabi, padahal kalau sekiranya mereka terima dan mereka imani seruan nabi-nabi itu, akan bermanfaatlah kepada mereka iman mereka, dan terlepaslah mereka dari azab Tuhan. Kecuali kaum Nabi Yunus, selamat. Hal itu sayangnya tak. Cuma satu sajalah negeri terlepas daripada azab Allah, padahal nyaris mereka musnah oleh azab Tuhan itu juga, iaitu kaum Nabi Yunus. Sebelum azab datang mereka telah beriman. Tak kala mereka telah beriman, kami hindarkanlah dari mereka azab kehinaan di dalam kehidupan dunia ini, dan kami beri mereka kesenangan sampailah satu masa tertentu. Ujung ayat 98. Menurut suatu riwayat daripada Qatadah, kaum Yunus itu ialah di negeri Ninive. Tempatnya di dalam wilayah Mosul sekarang ni. Rusia, Mosul ni. Dekat batas negeri Iraq dengan negeri Turki. Batas negeri Iraq dan Turki. Tapi sahabat perang dunia satu diputuskan, termasuk wilayah negeri Iraq lah dia. Tambang minyak terbesar lah. Punca minyak terbesar lah.
Dalam sebuah hadis dirawikan oleh Ibnu Mardawih dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW pernah menceritakan bahawa Nabi Yunus itu telah datang pada mulanya kepada kaumnya itu menyampaikan dakwah Tuhan agar mereka kembali ke dalam agama yang benar. Tetapi kaum itu engkar dan menolak. Kaum Nabi Yunus pun mula tolak dah. Lantaran iba hati beliau melihat keingkaran kaumnya itu, beliau yang Nabi Yunus pergilah meninggalkan negeri itu dan belajar ke negeri lain. Setelah beliau meninggalkan ancaman bahawa kalau mereka tidak juga bertaubat, tidak lama sepeninggalan dia akan turunlah azab Allah kepada mereka. Rupa-rupanya setelah Nabi Yunus pergi, mereka pun menyesal dan bertaubat, sehingga azab yang nyaris turun itu tidak jadi diturunkan oleh Tuhan. Menurut satu riwayat tafsir dari Ibn Abbas, azab itu mengancam mereka barulah sepertiga batu sahaja setelah Nabi Yunus meninggalkan mereka. Nanti kita akan mendapat kejelasan lagi baik dalam surah Al-Anbiya, surah 1 ayat 87 dan surah 37 ayat surah As-Saffat ayat 139 sampailah ayat ke 146 bahawa Nabi Yunus telah memperturutkan murka hatinya. Kerana seruannya yang bermula itu tidak terima kaumnya, maka dia pun meneruskan perjalanan juga. Sampai dia berlayar naik kapal, rupanya muatan kapal terlalu syarat dan dijalankanlah undian siapa yang akan dilemparkan ke laut. Agar kapal yang syarat itu ringan dan dapat meneruskan pelajaran, rupanya beliaulah yang terkena undian. Lalu dia dilemparkan oleh nakhoda ke laut, maka ditelanlah oleh beliau oleh ikan paus yang bernama Nun itu dah. Tetapi sampai dalam perut ikan itu sentiasalah beliau bertasbih kepada Allah dan menyesali kesalahan beliau meninggalkan kaumnya itu. Lalu dilepaskanlah oleh Tuhan lah beliau dari dalam perut ikan itu dan kembalilah beliau kepada kaumnya yang telah bertaubat sepeninggalannya tadi dah. Lebih dari 1,000 orang banyaknya. Lihat surah As-Saffat ayat 147 dan 148. Dihindarkanlah Tuhan mereka daripada azab yang nyaris menimpa mereka itu dan hiduplah mereka dengan bahagia mengerjakan perintah Allah di bawah pimpinan Nabi Yunus sampailah kepada satu masa iaitu menurut ajal mereka yang wajar. Ayat ini adalah dalam rangka peringatan pada kaum Quraisy juga. Ayat-ayat Quran tu walaupun cerita pasal Nabi zaman dulu, sebenarnya sebagai pengajaran dan peringatan kepada kaum Quraisy juga dah. Bahawa jika mereka segera bertaubat dan tidak terus-menerus menentang Rasulullah Muhammad SAW, mereka pun akan dapat dibegitukan pula oleh Tuhan kalau bertaubat. Selamatlah dah. Dan ini pun peringatan halus agar seorang pemimpin jangan patah hati melihat keingkaran kaumnya, jangan putus asa, patah hati, jangan frah nunggu dah. Jangan fed up dah. Dan kalau Tuhan engkau menghendaki, sungguhnya berimanlah manusia yang di muka bumi ini semuanya. Pangkat ayat 99. Rasulullah SAW tentu ingin sekali agar seluruh isi muka bumi ini beriman kepada Allah. Seluruh manusia atas muka bumi beriman belaka kali ke Nabi dah. Dengan ada juga hendaknya orang derhaka kepada Tuhan. Ibaratnya penuh sesaklah masjid oleh orang beribadah kepada Allah. Tidak ada lagi yang masih bersilang siur di luar, tidak memperdulikan semayang. Semua orang akur dah setuju belaka, semua ni taat semayang belaka, tengok maksiat belaka. Semua manusia yang hidup dunia percaya kepada Allah. Tidak seorang juga yang membantah. Tuhan Allah pun maha kuasa berbuat yang demikian itu. Kalau Tuhan nak boleh gana dah. Bukankah Tuhan telah menjadikan jenis malaikat yang tak setia saja selalu? Bukankah Tuhan Allah pun telah menjadikan jenis semut atau lebah yang sepakat tak pernah bertingkah dah? Ikut sunnatullah, sistem dia dah. Ambil madu, ambil apa? Madu, buat madu dah, saga dia lah. Tapi kalau Tuhan menjadikan demikian itu, nasaya manusia bukan manusia lagi, tak panggil manusia dah. Dipanggil malaikat ke panggil lebah dah. Nescaya dicabut daripadanya kemerdekaan akal dan hanya tinggal naluri sahaja. Allah menjadikan manusia dan dia diberi akal. Manusia menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Satu makhluk yang luar biasa ajaibnya, dengan adanya manusia berakal itu timbullah pertimbangan mencari perbezaan yang buruk dengan yang baik. Dan untuk mengetahui apa artinya iman, manusia tidak akan tahu kalau tidak ada kufur. Dalam menilai mana yang baik, tidaklah yang orang dapat mengetahui kalau tidak ada yang buruk. Maka kalau Tuhan menghendaki supaya manusia itu beriman seluruhnya mudah saja bagi Tuhan. Iaitu dihentikan kegilaan manusia berfikir dan dihilangkan segala perjuangan buat mencari nilai-nilai dalam hidup yang mengistimewakan manusia sehingga dia menjadi khalifah di bumi. Dia kira mudah, tak payah manusia mikir dah. Tapi memang ada hikmah lah Allah buat tu. Yang manusia ni ada jahat, ada baik, ada masuk syurga, ada masuk neraka dah. Tidak ada paksaan. Apakah hendak engkau paksa manusia sehingga mereka itu semuanya jadi beriman? Hujung ayat 99.
Hujung ayat ini berbentuk sebagai pertanyaan, apakah engkau hendak memaksa manusia orang-orang ni? Bolehkah paksaan menghasilkan maksud? Padahal paksaan hanya dapat dilancarkan untuk merubah kulit. Nama batin manusia dia tidaklah dapat dikuasai. Kewajipan Rasul bukanlah memaksakan, melainkan menyampaikan sahaja, memberikan dakwah, menerangkan bahaya yang mengancam bagi orang tidak mau percaya, dan memberikan khabar gembira bagi siapa yang beriman. Paksaan hanya akan memperbanyakkan korban, namun dia tidak menunjukkan kebijaksanaan. Paksaan hanya dapat dilakukan oleh golongan yang berkuasa yang hati kecilnya sendiri pun tidak yakin bahawa dia di pihak yang benar. Ayat ini dalam ayat 256 dari surah Al-Baqarah yang bermakna tidak ada paksaan dalam agama adalah pokok asas dari dakwah Islam. Paksaan tidak perlu, yang perlu adalah kegiatan dakwah, mengajak saja dah. Manusia mempunyai inti akal yang waras dan dia mempunyai fitrah. Pandangannya yang tentang hidup dipengaruhi oleh bi'ah ataupun lingkungan. Lingkungan mereka dah. Penilaiannya tentang benar dan salah adalah lantaran pengaruh alam sekelilingnya, ruangnya dan waktunya. Kalau dia mendapat keterangan atau dakwah yang sesuai dengan suatu batinnya, bebas dari tekanan dan paksaan, mereka akan menyerah. Kalau orang dipaksa masuk padahal batin tidak boleh menerima lagi, keadaan yang sebenarnya tidaklah akan berubah juga. Kalau masuk Islam pun jadi munafik, tak ada faedah dah. Untuk mengetahui betapa caranya Rasulullah SAW melaksanakan tidak memaksa ini, ingatlah kembali apa yang telah kita tuliskan pada tafsir ayat 256 surah Al-Baqarah pada juzuk yang ketiga, iaitu bahawa sebelum orang Madinah Al-Ansar menerima Islam, ada di antara mereka menyerahkan putera-putera mereka yang masih kecil ke dalam asuhan orang-orang Yahudi Bani An-Nadir. Sampai anak-anak itu hidup di kalangan Yahudi, dan kerana didikan mereka, mereka pun telah memeluk agama Yahudi. Kemudian datanglah waktunya buat Bani Nadir diusir seluruhnya dari Madinah kerana kekhianatan mereka kepada Rasul dan Islam. Maka bermaksudlah bapa-bapa mereka yang telah Islam hendak menarik kembali anak-anak itu dengan paksa, padahal mereka telah Yahudi dah. Nabi SAW memberi keterangan bahawa paksaan tidak boleh, melainkan disuruh anak-anak itu sendiri memilih apakah mereka akan terus bersama pindah dengan Bani Nadir yang telah mengasuh mereka sejak kecil itu, atau akan tinggal di Madinah menjadi orang Islam. Ada di antara mereka yang turut meninggalkan Madinah dan banyak yang tinggal. Ada amat tinggal dah. Ini cerita isu. Okey apa? Masuk anak dia dipelihara oleh ustazah ni jadi Islam ke apa dah. Lepas mak dia kafir ni macam mana nak? Tapi fitnah pihak Orientalis dan Zending serta misi Kristian yang mengatakan Islam disebarkan dengan paksaan tidaklah beralasan sama sekali, selain dari menutupi peperangan-peperangan agama yang timbul dalam kalangan mereka sendiri kerana paksa memaksa, sebagaimana terjadi di antara Katolik dan Protestan. Apa dia Katolik dan Protestan sesudah gerakan Luther, dan paksaan hebat terhadap orang Islam yang dilakukan oleh gereja Katolik sesudah kalah kekuasaan Islam di Sepanyol. Pas Sepanyol ni dikalahkan oleh Islam, kerajaan Islam di Sepanyol lah, Granada. Mereka paksa orang Islam masuk Kristian. 700 tahun Islam menguasai Sepanyol dan memberi perlindungan yang baik bagi pemeluk Kristian. Islam menguasai Sepanyol, tak ada paksa orang Kristian masuk Islam lah. Tapi apabila Kristian menguasai Sepanyol, dia paksa Islam semua masuk Kristian. Setelah mereka berkuasa kembali, air susu telah mereka balas dengan tubat. Dan bukti yang paling terang dan segar-bogar sampai sekarang ialah masih adanya pemeluk Kristian Kopti di Mesir. Sejak Islam masuk ke sana, bukan Kristian biasa, Kristian Kopti lah. Orang Persia Kopti lah. Jadi orang Kopti ni maksudnya Kristian, siapa lah ni ada lagi dah. Dan demikian juga di Syria, di Lebanon dan Palestin semuanya ada orang Kristian lah. Sehingga di zaman sekarang mereka dapat mendirikan negara Sepanyol merdeka dengan dasar kekuasaan Kristian, sedangkan satu keluarga pun dari orang Islam tidak ada lagi di seluruh Sepanyol, yang kekuasaannya baru habis di tahun 1492 baru dah. Tapi tak ada seorang apa orang Kristian dulu, orang Islam dulu yang kalau kira lah dah. Lalu dia ada semula tu hak baru pula lah. Dan tidaklah seorang akan beriman melainkan dengan izin Allah. Pangkat ayat 100. Artinya Allah telah memberikan pada manusia akal dan fikiran buat menimbang di antara buruk dan baik. Manusia yang lain, bahkan Nabi atau Rasul sendiri pun tidaklah berkuasa membuat orang menjadi beriman. Manusia hanya berikhtiar, berusaha memberi ingat sesamanya manusia. Adapun yang akan menganugerahkan iman yang begitu mulia, iman yang menjadi sinar cahaya dari hidup manusia, ialah Allah sendiri. Manusia memang bebas memilih sesuatu dalam lingkaran sebab dan akibat, ilah dan maklul, tetapi kebebasannya itu terbatas dalam susunan sunnatullah dan takdir. Di ayat ini disebut dengan izin Allah, artinya dengan kehendak Allah yang sesuai dengan hikmahnya yang tertinggi. Laksana maut juga adanya. Tuhan bersabda dalam surah Al-Imran ayat 145,
bahawa seseorang tidak akan mati kalau tidak dengan izin Allah. Maka ada orang yang telah mencuba membunuh dirinya. Dilompatinya air sungai yang sedang mengalir dengan derasnya dari satu jambatan. Tiba-tiba di luar perhitungannya tersangkut celananya di salah satu kaitan besi jambatan, sehingga dia tidak jadi hanyut dalam sungai, tetapi tersangkut dan dapat ditolong. Demikian pula lah soal iman. Nabi berusaha, guru-guru agama berusaha, dan orang-orang bersangkutan pun berusaha. Tapi keputusan memberikan iman itu adalah hak Allah Ta'ala sendiri. Dan dijadikannya kekotoran atas orang yang tidak mau berfikir. Ujung ayat 100. Ini maksud juga apa dah? Artinya meskipun di pangkal ayat, di permulaan ayat sudah jelaskan bahawa meresapnya iman ke dalam hati seseorang dengan izin Allah. Moga-moga Allah memudahkan menurut kudrat dan sunnahnya. Namun di ujung ayat ini Tuhan memberikan titik terang bagi orang yang suka mempergunakan akal dan berfikir. Sebab manusia itu telah diberi akal oleh Tuhan. Dengan akal itulah hendaknya manusia sendiri memilih mana yang baik dan menjauhi mana yang buruk, mempertimbangkan mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Tetapi orang tidak mempergunakan akalnya atau tidak tahu kegunaan akal sebagai manusia, bermata tidak mau melihat, bertelinga tidak mau mendengar, dan berotak dan berhati tidak mau berfikir. Itulah yang akan diliputi oleh kekotoran, iaitu kekotoran batin. Sebab yang mereka ikuti bukanlah akal lagi, melainkan hawa dan nafsu sahaja. Rijisun. Kadang-kadang diartikan najis, kadang-kadang diartikan kotor atau kumuh atau jijik, kacau balau, tidak teratur, tidak tentu halal haram. Maka rijisun itulah pangkal dosa, pelanggaran dan maksiat dan gelap batin dari kebenaran. Dahulu telah kita huraikan hal ini ketika menerangkan bahaya minuman keras dan berjudi yang tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 90 juzuk ke-7, dan ketika menerangkan rijisunnya kaum munafik di akhir surah Al-Bara'ah. Dan ini pun menjadi ketegasan bahawa menurut ajaran Islam, iman yang sejati itu baru diizinkan oleh Tuhan dapat menyinari jiwa kita dan menghilangkan daki-daki dan kekotoran jiwa kita, ialah dengan pergunakan akal, dengan berfikir. Kalau ada orang mengatakan bahawa kepercayaan segala agama lebih banyak didasarkan kepada emosi atau main perasaan dah, main cinta-cinta dah, main emosi saja, maka hal itu mungkin ada pada agama yang lain lah, Kristian agama main cinta-cinta dah. Adapun dalam Islam, akal itulah pokok utama dalam menumbuhkan iman, bukan main sentimen emosi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.